Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya nak tunjuk satu kereta ni. Siapa tak kenal, kereta ni sudah berada dalam pasaran yang dalam tempoh yang agak lama, lebih kurang dalam daripada start 2010 sehingga sekarang. So dalam 11 tahun ke 12 tahun lah. Okey. Kereta ni pada asalnya dicipta untuk menggantikan segmen dia sendiri yang dulu ada Proton juara tapi tak menjadi. So dikeluarkan kereta ni untuk menggalas tanggungjawab sebagai kereta family MPV. Okey. So kereta ni dia dah menghadapi dua variant enjin. Sebelum ni adalah menggunakan enjin CPS Campro, and then yang ni latest CFE lah. So apa beza CFE dengan CPS? CPS engine NA, yang CFE ni engine turbo. So dari segi kuasa yang dihasilkan, yang model baru ni lebih menarik. Jom saya terangkan lebih lanjut. Sebelum tu like dan subscribe serta komen. Pada kawan-kawan yang belum share video ni, sila share pada kawan-kawan. Support saya untuk buat video yang lebih cantik dan lebih bermanfaat. Okey, jom kita tengok dulu pada harga dia. Ini adalah kereta yang dihasilkan pada tahun 2019 untuk spek yang terkini. Dia hanya datang dengan dua variant. Satu adalah Executive dan satu lagi adalah Executive Plus. Okey, yang ni adalah model Executive. Di mana perbezaan dia paling utama kita nampak, kalau dari segi muka depan, dia tak ada fog light LED, ataupun sekarang dah jadi daytime lighting lah. Daytime lighting dia tak ada. Okey, kita tengok pada bahagian sini pula. Harga. Okey, dari sudut harga, kalau kita tengok, harga dia sangat berbaloi. Sebabnya harga body baru dalam 59,800. On the road dia dalam 61,000. So harga body dia siap on the road 61,000. Jadi kereta ni dengan insurans kita dapat harga 61,000 sangat berbaloi. Sebabnya satu, dia space. Nombor satu space. Nombor dua, Nombor dua dia engine turbo. Nombor tiga apa? Dari segi kerangka dia dapat 5 star ASEAN Cap untuk model Azora. So dari segi dia punya kualiti benaan body tu, kerangka tu sangat bagus. 5 pilihan color. Dia ada color rosewood maroon, color ruby red, color snow white putih, Indian grey yang color macam Audi sikit. Yang ni adalah color cocoa grey. Dikira color grey lah. Okay, so kita nak tengok dari segi dia punya spek dia punya space dimensi dia, kepanjangan sudut panjang dia. Memang bagus. Sebabnya dia punya panjang dia membawa kepada 4,610 mm. So lebih kurang hampir 5 meter, 4 meter lebih, 4.6. And then lebar dia pun, kereta ni agak lebar. Dia punya lebar dia dalam 1.8, dan ketinggian dia 1.691 mm. So dari segi dia punya sudut lebar dan tinggi, kereta ni stable. Memang stable. Dan berat dia pun boleh dikatakan okey, sebab dia saiz besar, MPV yang besar-besar, dengan purata berat dalam 1,400 lebih kilo, yang dapat dipandu oleh orang biasa macam kita. Maknanya tak adalah istilah kereta ni terlampau berat, kena bawa orang yang special biasa bawa kereta macam van ke apa, kena bawa. Tak, kereta ni memang okey. Rasa dia cuma ada lebar sikit lah kalau dibandingkan dengan
kita bawa kereta kecil-kecil. Tapi kalau siapa yang dah biasa dengan jenama Proton, macam biasa bawa Wajar ke apa, lebih kurang sama. Cumanya dia ada panjang sikit, tu je. Okey, kalau kita tengok model ni, dia ada penambahbaruan dari segi bahagian luaran dia. Dia dah ada shark fin antenna yang selama ni pemilik Proton Exora menunggukan pengeluaran shark fin. Akhirnya Proton mendengar. Okay, and then kalau kita tengok dia punya real light dia ni, dia dah pakai yang model sebelum ni, Bolt punya. So dia punya dalam dia putih, dah lebih cantik lah, kemas gitu. Okay, untuk Exora, dia antara yang menggunakan disc brake belakang. Kalau kita perasan model-model seangkatan dengan dia, maknanya setrue ataupun seharga dengan dia. Contohnya kita tengok Alza, kita tengok Arus, kita tengok yang baru ni Mitsubishi Xpander, kita tengok model sebelum ni Grand Livina. Semuanya tak ada real disc brake, tapi untuk rear disc brake ni untuk kereta Exora dia dah bagi, original memang ada untuk model CFE. Even yang untuk first generation dulu pun untuk yang CFE dah, tapi kalau CPS dia memang tak ada. So yang tebal-tebal ni semua dia dah bagilah. Dari segi struktur keselamatan dia dah lengkapkan. Okey, enjin dia orang tanya kan, enjin apa dia pakai? Okey, enjin dia pakai CFE, enjin 1.6. Enjin ni dia menggunakan turbo dan menggunakan gearbox CVT. So pada yang bertanya, enjin ni power ke? Cukup ke power? Memang cukup. Sebabnya kereta ni menghasilkan torque lebih kurang 210 Nm. So lebih kurang macam kereta-kereta 2.0. Even ada setengah kereta 2.0 pun torque dia baru 180. Tapi yang ni torque dia 210 Nm. So memang cukup lah. And then kalau dari segi dia punya horsepower dia, 205 Nm. 205 Nm. Dari segi horsepower dia pula, dia punya PS dia dalam 140 PS. So dari segi horsepower tu agak besar daripada enjin CPS. Dia punya PS dia tu lebih tinggi lah. Kalau macam CPS 125 tak salah saya. So yang ni CFE dia 140 PS. So dari segi power dia besar ni sikit. Tapi yang penting kereta family car ni kita nak torque dia. Sebab bila kita nak motong ataupun bawa barang berat, kita memerlukan pickup yang kuat. And then pickup dia pun sebabkan orang tanya turbo dia besar ke turbo dia kecil. Okey, turbo dia ni kira kecil sebabnya dia untuk tambah torque dia saja. So dia punya turbo dia dalam bermula maksimum torque daripada 2000 rpm hingga 4000 rpm. Maknanya 2000 tu dia dah masuk maksimum torque sampai 4000 rpm. Jauh. Kalau kita tengok kereta-kereta turbo zaman dulu yang turbo besar-besar, mostly dia orang akan tarik torque dalam 3500 sampai 5000 lebih. Jadi dekat torque dia tu datang pada rpm atas. Tapi untuk ni dia ditune dan profile turbo dia tu hanyalah untuk soft turbo ataupun orang panggil small turbo lah untuk pickup. So jadi kita tengok bahagian dalam dia, space dia besar ke tak, kita tengok dalam dia. Okey, ini biasa kalau kita tengok untuk center lock dia, kereta biasa kan kat depan kan, tapi untuk Exora dia letak kat belakang dengan penutup untuk emergency untuk lock window untuk tak turun. So yang ni dia ada auto, and then ni adjuster untuk dia punya side mirror kiri kanan. Okey, pada bahagian dalam pula, kalau kita tengok bahagian dalam dia, ini adalah sudut pemandu. Memang sesuai, tinggi daripada tanah pun lebih tinggi. Senang kata kalau macam saya duduk nak keluar masuk tu tak akan terasa macam kereta ni ke bawah sangat. Tu yang shock. Dia sebab seat dia pun dah tinggi. And then kalau kita tengok untuk model executive, meter ni sama macam premium executive plus, cuma beza dia pada sini. Yang ni dia tak ada real camera, lepas tu dia punya ni bukan touchscreen lah. Tapi yang lain tu lebih kurang.
Bawah ni dia ada glove bukan glove lah, macam bekas ruang kosong lah. Sini pun ada. Sini banyak jugalah. Lepas tu dekat dalam dia ada 2 port USB dekat dalam bawah tu. Depan dia ada 2 card holder untuk center konsol, dengan belakang ada 2. So total ada 4. Pintu kiri kanan ada 2. So dekat situ bahagian sebelah depan separuh kereta je dah ada 6 tempat untuk letak botol. Okey, kalau kita tengok pada bahagian belakang pula. Okey, ini pada bahagian belakang. Kita tengok pada bahagian belakang dia dah ada 2 tempat. So dia dah ada 2 ruang untuk kita letak air, botol air. Belakang lagi ada 2. So total kereta ni ada 10 kalau dikira betul-betul. Dia ada 10 tempat letak air dia. Dari segi nak masuk ke bahagian dalam. Dia sekarang dia yang untuk model ni dia dah ada spring kat sini. Jadi dia one step je dia terus boleh naik. Kalau before ni kita kena angkat satu-satu. Tapi yang ni dia dah upgrade lah. Power window belakang pun ada. Okey. So kalau kita tengok pada bahagian ruang belakang, inilah ruang tempat duduk belakang. Dan paling bagusnya saya suka untuk model Exora ni, dia punya tempat duduk dia tu tak berapa tebal. Jadi kaki senang boleh slip masuk lagi. And then kalau kita dirikan, Allah ya Allah. Okey, kita dirikan. Tengok dekat sini, kaki dia, ruang kaki dia semua memang besar. Cukup untuk penumpang belakang dan depan. So, okeylah. Aircon setiap row ada dekat kepala. And then dia punya controller dia dekat sini. Rear blower dia, controller dia dekat sini. Tu yang shock tu. So jadi dekat sini dia punya controller dia dah tak perlu nak sibuk dengan orang depan lah, dah tak share. Dia ada controller sini. Maknanya dia ada 2 cooling coil. Okay. Pada yang bertanya dekat saya, kereta Exora ni orang kata ada masalah pipe minyak dia bocor, pecah. Saya ada tanya pihak Proton sendiri semasa kita orang training, dan pihak Proton pun bagi tahu sebenarnya masalah tu hadir daripada cara customer menala kereta tu sendiri, menjaga kereta tu sendiri. Tapi itu apa yang pihak Proton bagi tahulah. So pada yang siapa yang ada masalah, boleh rujuk ke pihak Proton dan mengajukan masalah. Sebabnya kita as a salesman, kita sebagai penasihat jualan, kita tidak ada kuasa untuk mengatakan apa-apa, untuk bertanya lebih lanjut tentang masalah ni. Hanyalah pihak pengguna saja yang boleh respon, meminta pihak Proton ke macam mana untuk menambah baik. Kita cuma boleh suggestkan kereta ni dari segi harga dan kualiti memang okey. Sebabnya kereta besar, harga pun okey, and then dia punya power pun cukup, minyak pun safe. Sebab full tank dia, kalau daripada sini, daripada full tank dia ibarat daripada JB hingga ke Kuala Lumpur sampai. Full tank dia JB Kuala Lumpur setengah tank, balik pun boleh setengah tank lagi. Just enough lah, tapi kena bawa ikut kelajuan highway lah. Okey, sampai di sini saja. Jangan lupa like dan subscribe serta tonton pula, komen. Yang masalah dia punya pipe minyak dia tu, OHC dia tu, dia orang dah adjust untuk tukar kepala besi, tapi pipe dia tu still getah lah. Yang tu saja yang
dapat menjimatkan. Sebab salah satu faktor kita orang pun pernah tanya, dia orang kata masalah R&D untuk menjimatkan harga kereta. Tapi so far sekarang pun dah kurang lah. Okey, jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.